Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal ahli parlimen Arau. Ahli parlimen Arau ni dia tak habis-habis lagi. Setiap kali sidang parlimen mesti dia akan selit punya soal apa? Soal pertikaian kerajaan perpaduan. Dan kita tahu di antara 73-74 ahli parlimen pembangkang, ada yang dah terima hakikat dan ada lagi yang tak terima hakikat. Yang kerajaan hari ini, kerajaan Anwar Ibrahim, kabinet hari ini adalah kerajaan perpaduan yang ditubuhkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan ada lagi yang duk petikai seperti Arau lah. Cuba hampa fikir macam ni. Arau, Syahidan Kasim, puluhan tahun duk di dalam kerajaan, puluhan tahun duk di dalam UMNO Barisan Nasional, puluhan tahun berkuasa daripada menjadi wakil rakyat adun, lepas tu jadi menteri besar peralih, lepas tu menjadi menteri, jadi ahli parlimen, jadi menteri, dan puluhan tahun menjadi menteri, dapat kuasa, dapat layanan yang hebat-hebat. Tiba-tiba apabila dia kuajak dia ataupun dia menghentam presiden dia dan untuk ada PPRU 15, nama Syahidan tidak dicalonkan untuk parlimen Arau, terus dia buat keputusan dia pi melompat dan pi bertanding di bawah tiket parti PAS. Kalau hampa perasan waktu sebelum PRU tu, dia punya pi melutut. Dia punya melutut dekat hadiah wang untuk nak minta kerusi untuk parlimen Arau. Allahu Akbar. Lah sekarang, tahu-tahu kalah, duk tak dapat jadi kerajaan. Sampai hari ni, duk meroyan soal apa? Tertubuhnya kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan parti-parti lain. Jadi kita pun tak tahu sampai bila perasaan gundah gulana, huru-hara, penyakit hati, penyakit jiwa tak boleh terima hakikat ni, sampai bila Syahidan Kasim ni akan meroyan. Sehingga kan kemungkinan, pada akulah, kemungkinan kerajaan kena offer kepada Syahidan Kasim, kalau hang nak, aku bagi hang jadi timbalan Perdana Menteri, amai bersama. Baru dia terhegeh-hegeh, dia duk runding dengan hadiah wang, minta hadiah wang, duk bersama dengan kerajaan perpaduan. Itu kalau. Tapi jangan harap lah, sebab kita nampak lah, perangai Syahidan ni, UMNO pun baru kenal ni. Perangai dia 360 darjah berubah Syahidan Kasim ni. Perangai dia betul-betul pada aku, betul-betul berubah, betul-betul gila punya. Nampak sangat hakikat yang gila akan kuasa, mabuk kuasa, meroyan sampai bila-bila, sampai dah mati. Dan untuk pengetahuan nampak, aku ada dengar juga kata hadiah wang sekarang ni dia duk tengah sakit, katanya lah kan, aku dengar di dalam live orang lah, dia pada cerita hadiah wang sekarang duk tengah tenat ke apa, kita harap dipermudahkan, semoga cepat sembuh. Sebelum apa-apa, buatlah status minta maaf dekat rakyat Malaysia yang bapak punca perpecahan ni. Kena ingat sebab kita nampak perpecahan yang dibawa oleh hadiah wang. So sekarang ni depa ni duk ada geng-geng yang duk meneruskan perpecahan. Depa nak mengasingkan umat-umat Islam. Dengan depa mempergunakan Melayu itu, Melayu berpecah, Melayu ini, Melayu itu. No. Depa hanya gunakan modal, padahal Melayu tak berpecah pun. Tak ada masalah pun Melayu. Aku nak abang api kat hampa. Sampai hari ni kita di antara Melayu, tak kira lah Melayu PAH kan, Melayu UMNO kan, Melayu Bersatu kan, Melayu PH kan. Kita no problem. Kita boleh bertegur, kita boleh berjiran, kita boleh berkawan, kita boleh tak ada masalah. Tapi orang Melayu tidak undi parti hang je. Orang Melayu tidak undi parti hang saja. Kalau ikutkan normal harian kita, normal rutin harian kita, Melayu tak berpecah. Malah antara kaum pun kita tak berpecah. Kita dengan Cina, orang Melayu boleh kerja dengan orang Cina boleh kerja dengan orang Melayu, orang India, Iban Kadazan. Kita boleh hidup. Kan? Tapi hanya orang Melayu tak undi parti hang. Dan hanya orang bukan Melayu ataupun orang-orang yang bangsa lain, agama lain tidak undi parti hang je. Sebab parti hang hipokrit. Jadi, jom aku nak buat bersama-sama dengan hampa. Saudara Izzat, dia akan jelaskan kepada hamba ni pasal Arau, ahli parlimen Arau ni. Kita boleh tengok perangai dia. Allah, pada aku cukup huduhnya perangai macam ni. Sampai bila dok nak petikai benda-benda yang remeh-temeh ni. Benda-benda macam ni kerajaan pun dan juga Agong pun dah terima, dan Agong dan bakal di-Pertuan Agong pun dah terima. Sultan Ibrahim, Sultan Johor pun dah okey, TMJ pun okey, semua okey. So what?
Hampa nak jadi pembangkang, teruskanlah jadi pembangkang. Sebab sewaktu rundingan kerajaan itu bukan main sombong ke, bongkak, riak kan. Tahu tak dapat jadi kerajaan, lepas tu meroyan sampai hari ini. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh saudara Izzat. Assalamualaikum. Rasa lama tak buat video kan. Okey. Jom tengok kebodohan MP-MP daripada Perikatan Nasional ni. Ni Syahidan Kasim. Dia punya bodoh. Apa polis tak tangkap dia orang ni? Dia gunakan kerajaan perpaduan ni dipersetujukan oleh Agong. Kenapa tak tangkap? Dia pun bohong. Kerajaan perpaduan yang Agong cadang, saya nak beritahu, ialah kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Betul tak, Mat? Betul tak? Kerajaan tanpa pembangkang yang telah dicadang oleh Tun Mahathir dulu. Tapi tiba-tiba mereka buat kerajaan ada pembangkang. Okey, aku rasa korang pun dah tengok dah video tu kan. Okey. So cuma nak ulas sikit lah betapa bodohnya MP-MP di dalam Perikatan Nasional. Okey. Pertama sekali, berkenaan dengan cadangan menubuhkan kerajaan perpaduan itu ialah cadangan di mana yang di-Pertuan Agong mahukan parti-parti ini membentuk gabungan supaya cukup untuk menubuhkan kerajaan. Okey, pada ketika itu tidak ada mana-mana parti yang mempunyai jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan ataupun simple majority yang berjumlah 112. Okey. So dekat sini pada awalnya telah disarankan, dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong di mana di antara PN dan juga PH bergabung membentuk satu kerajaan ataupun juga boleh kita libatkan sama di antara PH BN pada ketika itu dan mana-mana parti sekalipun membentuk satu kerajaan bersama. Tak ada pembangkang ke, ada pembangkang ke, tak ada masalah. That's why pada masa itu BN pada awalnya mengeluarkan kenyataan di mana mereka prefer untuk menjadi sebahagian daripada pembangkang. Okay, so that's why dah juga pada ketika itu PAS berkira-kira untuk menyertai kerajaan perpaduan pada hari ini dan akhirnya mereka telah membuat kenyataan tidak mahu terlibat dan tidak mahu bersama di dalam pentadbiran kerajaan. Okey. So aku rasa banyak lagi isu yang boleh kita ceritakan di dalam Dewan Rakyat dan akhirnya kebodohan itu terselah apabila Syahidan Kasim mengulangi perkara yang sama yang telah pun diperjelaskan berulang kali. Sama seperti walaun-walaun yang ada dekat luar ni, kita jelaskanlah macam mana sekalipun, mereka tetap lock pemikiran mereka di tahap itu sahaja. Okay, so itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Okay geng, yang di-Pertuan Agong dah suggestkan dah supaya hampa mai duduk bersama, mai tubuh kerajaan bersama-sama, tapi hampa tak mau. Hampa tak mau sebab Muhyiddin Yassin dia hanya layak diri dia hanya menjadi Perdana Menteri. Kan? Kemungkinanlah waktu yang di-Pertuan Agong tu bukan kemungkinan. Inilah pada aku sah, memang betul dan beberapa orang memang daripada ucap, memang daripada kata Muhyiddin Yassin waktu tu ada 73 kerusi dan Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan Pakatan Harapan ada 82 kursi di antara gabungan semua parti-parti politik yang menang, yang kursi paling banyak sekali adalah parti Pakatan Harapan. Of course lah, kalau gabungan di mana-mana aja kita bergabung, of course Pakatan Harapan akan lead kerajaan tu kalau Pakatan Harapan ada di dalam kerajaan tu. Kan? Tak kira lah kalau PH bersama dengan BN ke ataupun bersama dengan Perikatan ke ataupun bersama dengan barisan ke, tetap Pakatan Harapan kena lead. Pakatan Harapan yang akan jadi Perdana Menteri. Jadi Muhyiddin Yassin tak boleh terima hakikat sebab dia tu kalau dia bersama dengan Pakatan, kalau dia bersetuju untuk bersama dengan Pakatan Harapan, dia tu tetap dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Of course dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Dan waktu tu pun UMNO dah buat keputusan mereka nak jadi pembangkang sebab mereka hanya dapat 30 kursi. Dan sekarang ni yang di-Pertuan Agong pun dah suggestkan kepada Muhyiddin. Tapi Muhyiddin tolak. Mereka keluar daripada istana, mereka pergi duduk depan rumah Muhyiddin, tiba-tiba buat sidang, lepas tu cakap kami tak mau dengan Pakatan Harapan. So, yang di-Pertuan Agong pun cakap, jadi terpaksalah suggestkan ataupun arahkan, bagi arahan kepada Barisan Nasional, kepada GPS dan juga GRS untuk bentuk kerajaan bersama-sama dengan Anwar Ibrahim. Tapi sebelum tu
Barisan Nasional dulu yang ada 30 kursi. Sebab apabila 82 kursi tambah dengan 30 kursi, dia dah cukup simple majority 112 kursi. 82 tambah dengan 30. Cukup 112. Itu baru bersama dengan Barisan Nasional. Belum masuk GPS dan belum masuk JRS dan belum masuk parti-parti lain. Jadi disebabkan persetujuan dan rundingan, tawaran dan juga permintaan antara PH dan BN dan GPS, JRS dah buat, dah runding, barulah esok tu bawa bentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan bersetuju dengan apa yang dirundingkan. Jadi hampa PN, Muhyiddin dan juga Hadi Awang dan saya dan Kasim cukup-cukuplah meroyan. Sampai bila hampa nak meroyan? Sampai bila hampa dah nak petikaikan? Sebab hampa yang tolak. Sebab hampa pun 74 kursi pun hampa tak cukup simple majority. Hampa nak ugut siapa dia lagi? Hampa nak ajak siapa dia lagi? Kalau orang tak mau dekat hampa, buat apa? Buat apa hampa dah nak ugut lagi? Macam putus cinta lah. Dah kita tak mau dekat dia. Buat apa lagi hang duk nak pasal-pasal? Kalau hang kahwin pun of course lah akan berlaku seperti sebelum hang kahwin. Kan? Tengok muka pun tak mau. Kan? Dekat Putrajaya duduk sekali, balik rumah mimpi lain-lain. Jadi itu hak yang berlaku zaman Muhyiddin, sehingga ke Muhyiddin tumbang, lepas tu sampai Ismail Sabri, tiba-tiba naik Ismail Sabri, lepas tu berlaku pergaduhan di antara dalaman yang kerajaan kerajaan Perikatan Nasional waktu tu. Jadi tu kan, tak payah hampa, tak payah duk nak buat mengarut sangatlah. Tolong terima qada dan qadar. Allah yang atur. Allah yang gerakkan hati-hati manusia. Bukan Saidan Kasim yang gerakkan hati manusia. Bukan Hadi Awang yang menggerakkan hati-hati manusia. Hampa duk kata dia ulama ke apa ke. No, dia tak boleh gerakkan hati-hati manusia. Allah saja yang boleh menggerakkan hati-hati manusia. Allah saja yang boleh menggerakkan hati-hati rakyat supaya mengundi Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional dan undi Perikatan Nasional. Allah saja yang boleh. Jadi hampa buat lagu mana, hampa nak petikai, hampa nak fitnah, hampa nak hina, caci maki tahu mana pun, yang mencatur sebenarnya adalah Allah. Walaupun hak di bawah ni ahli-ahli parlimen Baling ke, ahli parlimen Kelantan ke mana ke duk cerita pasal Islam, pasal perang-perang Badar, perjuangan Rasulullah, perang itu, perang ini, duk macam duk buka hadis Quran lah apa semua. Dia di bawah, dia pun ahli parlimen tu pun dicatur oleh Hadi Awang, dicatur oleh Muhyiddin Yassin dan malah dicatur oleh Atuk Saka. Dia walaupun dia cerita pilah macam mana pun, belum tentu yang di atas akan buat, geng. Seperti mana kita tengok simple ya, judi, cabutan judi daripada 8 kali naik kepada 22 kali. Di waktu pemerintahan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional. Tak lupa, Islam tak ajak berjudi. Kan? Tapi yang hampa kata, hampa kerajaan Melayu Islam, oh gagasan Melayu Islam ketika itu. Kenapa tiba-tiba judi boleh naik ke 22? Malah belanjawan tu hampa menyokong untuk meluluskan kepada 22. Hampa menyokong belanjawan itu diluluskan. Mustahil. Aku tahu hampa ceritalah Islam macam mana pun, hampa takkan buat punya, kan? Hampa takkan buat punya. Sebab hari ni negara kita dah negara Islam. Nak apa dia lagi? Semua perundangan daripada hang beranak, hang mak bapak hang tu Islam, hang keluar daripada perut mak hang dah Islam. Sehinggalah hang mati pun, hang menikah, hang dapat anak, hang mati pun dengan cara Islam. Sebab kita negara Islam. Apalagi yang hang nak Islamkan negara? Dekat mana perundangan yang zalim? Kalau hang fitnah ataupun hang buat tuduhan ataupun hang melanggar, hang buat wujudkan perpecahan antara kaum, antara agama dan juga antara raja-raja Melayu, hang mempertikaikan. Ada tak untuk dituduh hang? Untuk tuduh hang? Ada tak hak yang boleh buat? Dan hak yang mana akta-akta hak kita tahu, hak yang tak berguna, hak yang tak mau untuk rakyat, pun kita boleh hapuskan. Zaman hang jadi kerajaan pun hang tak buat apa, hang tak payah sembang lah. Hang tak payah sembang lah kalau hang merintah nak buat tu, nak buat ni. Alam bahong. Itu semua bahong nak buat pergi hangpa. Ini semua meroyan, hak ni semua saja nak wujudkan, duk nak tunjuk depa lah terpaling Islam. Padahal berkuasa tak buat pun. Kan? Duk kata duk jajah hudud RUU 355. Apa yang depa buat, geng?
Dekat Kelantan, Terengganu, apa yang mereka buat, yang mereka duk kata nak buat hudud, nak buat RU, apa yang mereka buat. Jadi ini semua sembang kaki tipu, kaki fitnah, kaki semua ada dekat mereka. Sebab mereka hanya nakkan kuasa. Nombor satu, mereka nakkan undi rakyat. Apabila mereka dapat undi rakyat, mereka menang, mereka dapat kuasa. Kuasa tau. Of course lah, bila dah dapat kuasa, dah dapat memerintah, dah dapat kedudukan, dapat duit, dapat gaji puluhan ribu. Ni, Perdana Menteri yang hampa duk hina hari ni tu, gaji sekupang pun tak ambil. Gaji Perdana Menteri sekupang pun tak ambil lagi. Kan? Dia hanya makan allowance ahli parlimen, gaji ahli parlimen. So, dah cukup. Kan? Jadi, fikirlah sikit kan. Tungganglah agama tara mana pun mustahil takkan buat punya. Memang hampa tak buat punya. Sebab apa yang ada di dalam negara kita dah cukup elok dah geng. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampang tuan. Assalamualaikum.